hari ini berdepan dengan rakan-rakan kita ya untuk membawa dapatan daripada convention yang kita adakan minggu lepas di Cyberjaya, yang mana kita rasa perlu dibawa kepada semua kita untuk kita tahu. Pasal cabaran hari ini cukup kuat. Antara cabarannya adalah cabaran yang berkaitan dengan ancaman New World Order. Dan sebenarnya juga kita pun telah bawa perkara ini kepada Datuk Zamri sendiri. Kita datang ke sini, kita pun dah cerita kat dia. Dan dia pun ada hantar mesej kat saya, dia mungkin tak dapat buat apa-apa kerana dia kena mengikut kerajaan yang memerintah. Tak apa, kita tak ada masalah. Kita semua nak kongsi maklumat yang kita ada. Dan mungkin hari ini untuk pengetahuan kita semua, mungkin yang tak tahu, batu-batu di Georgia itu pun telah dibom. Saya tak tahu dibom oleh sesiapa, tapi maknanya batu yang membawa mesej New World Order itu pun telah jatuh, ya. Jadi saya rasa ini semua berkaitan, ya, kepentingannya berkaitan. Jadi kita telah daripada tahun 2000 Mac dulu, tim research kita yang diketuai oleh Dato' Asri sendiri ya telah buat berbagai-bagai kajian yang melibatkan Singapura, Indonesia, South Africa, Australia bersama kita lah, yang dengan Amerika sekali, untuk berbincang berkaitan perkara yang mengancam kemanusiaan. Hari ini kita bercerita mengenai kemanusiaan kalau semua, tapi kita juga bercerita mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga-keluarga rakyat Malaysia di lapangan, ya. Jadi kita juga telah menulis surat, telah meminta Kementerian Kesihatan, ya, dan November 13 2020 untuk memberi penjelasan pasal apa yang kita tanya tidak dapat jawapan, sehingga kita juga membawa semakan kehakiman. Tapi kita hanya rakyat biasa yang tidak mempunyai apa-apa, di mahkamah pun tidak menerima, tapi kita masih appeal pasal kita rasa apa yang kita nak cakap ni perlu mendapat perhatian semua. Pasal di setengah negara pun ada yang tolak, macam di Russia, di Brazil, tolak, ya. Jadi kita tidak mahu tergolong daripada golongan yang menjadikan diri kita ini adalah subjek kepada ancaman besar, ya, yang dirancang dengan teliti. Jadi kita juga telah menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong, ya, dan kita juga telah menghantar pada Januari 6 2020, kita juga telah menghantar petition kepada ahli-ahli parlimen, semua ahli-ahli parlimen, ya, berkaitan dengan isu ini dan juga berkaitan dengan isu akta yang hendak diluluskan yang kita tengok zalim. Dia mungkin zalim tu setengah orang mungkin tak nampak, tapi sebenarnya pada kita nampak kezaliman itu. Dan walaupun penguatkuasa melihat ini sebagai satu usaha untuk menguatkuasakan, ia juga akan melibatkan keluarga semua. Penguatkuasa pun kena, yang polis sendiri pun yang terkesan dengan vaksin ini 23,000 lebih. Ini bukan saya buat kenyataan, ya. Kenyataan ini dibuat oleh bekas timbalan IGP dalam media, ya, dalam media terbuka, yang mana terkesannya banyak yang di penjara pun terkesan. Jadi beberapa tindakan di peringkat antarabangsa juga telah dilakukan oleh kawan-kawan kita, ya, di mahkamah antarabangsa. Lepas tu kita juga menunggulah, tak tahu nak cakap lah, kita ni macam timun kan, tunggu je lah. Tapi kita rasa kalau timun banyak sangat ni pun tak apalah juga, kita insya-Allah kita mungkin ada jawapannya yang akan datang. Kita yakin, kita berserah pada Allah, kita berusaha yang sebaik mungkin, insya-Allah jawapannya ada, ya. Jadi kita juga masa YB Dr. Khairi Jamaluddin nak pergi ke nak sign dengan WHO pun kita bantah. Yang sebelum itu Akta 342, lepas tu International Health Regulation juga yang kita tengok semuanya berat kepada rakyat, berat kepada kita, ya, pengguna. Jadi kita bantah, ya.
Dan pada 2 Julai baru ini kita telah mengadakan convention rakyat yang dihadiri oleh begitu ramai ulama, agamawan dan persatuan-persatuan dan lawyer-lawyer yang berjumpa dan telah berbincang dan telah membentukkan kluster-kluster yang amat penting yang kita rasa perlu diketahui oleh semua. Ini bukan cerita main-main. Hari ini kita tidak ada ruang. Kalau kita tak buat sesuatu, kita tidak ada ruang. Oleh kerana kerajaan hari ini kita tengok amat goyah. Satu ya. Rakyat kat bawah tak tahu macam mana nak pergi, nak ambil rujukan macam mana pun tak tahu, nak dapat bantuan pun sukar. Jadi kita tahu apa akan jadi pada rakyat dalam masa-masa terdekat ini. Jadi daripada convention itu yang dibentuk melalui kluster-kluster, 5 kluster ya. Antaranya adalah kluster kesihatan. Kita minta kejap lagi yang ketua kluster akan baca pendapatan mereka ya. Kluster yang melibatkan kesihatan yang berkaitan dengan pusat aduan terkesan vaksin. Sama ada kementerian nak mengaku tak nak mengaku, itu terpulang lah. Tapi rakyat di bawah ramai telah bangkit. Dan setelah booster ketiga kita menerima terlalu banyak aduan. Dan saya rasa Puan Zahra telah menyimpan totalnya 120,000 aduan, 123,000 saya rasa ya. Jadi kita akan minta Puan Zahra akan bacakan dapatan apa yang rakyat nak ya hari ini. Pasal akhirnya kita bercerita pasal election, kita bercerita pasal pilihan raya yang akan datang. Jadi rakyat hari ini ada benda yang hendak disampaikan dan kita hendak, sesiapa yang hendak memerintah, sesiapa yang hendak jadi ahli politik kena faham apa perasaan rakyat di bawah ini. Pasal rakyat esok nanti sekarang paling tidak dia akan memilih, saya rasalah, wakil-wakil rakyat yang telah membuktikan kesungguhan mereka membantu. Paling tidak. Maknanya tidak lagi mungkin untuk parti-parti tertentu. Kita terbuka pasal rakyat dah tak tahan. Rakyat terlalu sukar. Terlalu sukar ya. Terlalu sukar. Jadi kita juga akan berbincang laporan berkaitan kluster keselamatan yang melibatkan keselamatan yang kita rasa cukup mencabar. Dato' Asri sendiri sebagai bekas pengarah polis telah mengkaji dan beliau akan bacakan dapatan beliau, dan apa yang kita tak nak, pasal kita juga akan berdepan dengan usaha untuk meletakkan microchips ke dalam diri kita sendiri. Jadi itu biar dia lah cerita sekali lagi ya. Lepas tu kita juga bercerita pasal kluster ekonomi ya, kluster ekonomi dan juga bercerita berkaitan dengan rasuah yang dibawa oleh kluster undang-undang. Jadi itulah lebih kurang saya ingat dan of course kluster agama lah, bahagian fatwa contohnya ya. Contohnya lah bank yang nak dibuat kebelakangan ini yang apa ni, yang melibatkan cashless ini, macam mana mengikut fatwanya, macam mana. Dan kita agamawan akan diminta untuk bersama untuk membantu menyelesaikan masalah rakyat secara bersungguh-sungguh. Macam mana kita nak selesaikan masalah rakyat, pasal kita tengok apa yang kita buat selama 60 tahun ini, saya rasa tidak cukup untuk menjaga rakyat lah. Maknanya kita ada sesuatu yang kita buat supaya rakyat ada ketenangan. Ini kita tengok kawan-kawan kita dalam force pun macam tak senadi, macam-macam lah ceritanya ya. Jadi kita harap kita dapat buat sesuatu demi masa depan anak cucu kita juga ni. Pasal benda ini akan melibatkan anak cucu kita. Pasal yang sakitnya ada, tak tahulah hari ni ada ke dia orang bawa mereka yang sakit untuk bercerita, tapi mungkin masa-masa tak banyak. Apapun saya harap ya perjumpaan kali ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk kita membebaskan diri kita daripada perancangan-perancangan yang jahat ini. Dan kalau tuan-tuan yang pernah melihat pernah menonton filem Mak Kilau,
Dalam filem Mat Gilau itu pun ada lambang-lambang deep state, Freemason ini ada. Tengoklah balik, memang ada, dan itulah juga antara perancangan mereka. Okey, so ada apa lagi yang saya perlu ini? Okey, okey. So terima kasih, saya serahkan balik kepada pengurusi kita, Ustaz Mas Rizie, untuk dia teruskan majlis ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Nazir Johan, aku penasihat utama kepada gerakan Convention Kebajikan Rakyat yang diabadi oleh ratusan NGO dan juga ulama, institusi ulama. Para panel atau pakar-pakar kluster yang ada di hadapan kita akan membentangkan dapatan convention yang telah kita adakan pada 2 Julai yang lalu di Dewan Brani Bunch Cyberjaya. Dan hari ini kita telah mengumpulkan dapatan resolusi dan merupakan juga sebagai manifesto. Saya cek tadi 25 kluster ni lebih daripada 30 tuntutan ataupun cadangan yang telah kita kumpulkan untuk kita plus kepada para pihak yang berkaitan. Terima kasih kepada wakil-wakil NGO yang hadir, para wakil-wakil daripada ahli ulama yang hadir, kepada para wartawan yang sudi hadir berpagi ini, dan juga ada pihak polis Habib Didawangi yang sudi hadir. Cuma sebelum kita meneruskan pembentangan resolusi ataupun deklarasi Convention Kebajikan Rakyat ini, selaku pengurusi program ini saya memberikan beberapa peringatan. Pertama, ini bukan convention untuk menimbulkan sebarang perkara yang tidak betul atau menyalahi undang-undang. Kerana sebagai negara yang demokrasi, kita ada hak untuk berkumpul dan mengumpulkan pandangan-pandangan kita dan mengukuhkan pandangan ini kepada pihak kerajaan di peringkat atasan, termasuk pada Raja-Raja Melayu. Jadi tidak ada istilah kita gerakan jalanan ke gerakan cuba menimbulkan provokasi, tidak ada. Jadi pertentangan ataupun berlawanan pendapat itu perkara biasa. Bukan hanya pembangkang dan juga kerajaan saja, di parlimen orang kata bersuara, tapi kami NGO yang lebih rapat dengan rakyat di bawah juga ingin bersuara, kerana berapa ramainya seperti kata Toki tadi, rakyat Farhan yang mengadu, yang terkesan, yang mati keluarga, yang macam-macam berlaku kepada mereka tidak dipedulikan oleh pihak yang bertanggungjawab. Oleh kerana itu kita merasakan perkara ini tidak boleh dibiarkan, kerana bukan satu kes, bukan 2 kes, bukan hanya 10-20 kes, tapi dia banyak dan akan datang, akan berlaku lagi dan berlaku lagi, kita tak tahu sampai bila, dan berapa ramai lagi yang akan terkesan. Tadi macam disebutkan tadi juga, polis pun berapa? 23,000. Itu belum lagi tentera, belum lagi banyak lagi yang lain-lain. Jadi cuba bayangkan kalau kita biarkan, apa nasib? Saya sebagai perawat lebih 30 tahun, saya merawat kes berjalan sosial, akidah, dadah. Tiba kali ini saya kena merawat pula yang terkesan dengan vaksin, datang kursi roda. Selepas ambil kena leukemia, selepas ambil kena kanser, selepas ambil, termasuk yang baru ni pun anak Perdana Menteri pun datang berubat dengan saya. Jadi nak tunjukkan maknanya kerja ni kerja KKM, kerja hospital, tapi bila dia dah buat kerja, dia lepas tangan, kita pula yang kena ambil tanggungjawab kepada masalah yang dia buat. Jadi ini satu benda yang tak betul. Dia berani buat, dia kena berani tanggung. Jadi sebab itu kita merasakan sampai masa kita tak boleh lagi berdiam diri. Keduanya, kita juga melihat bahawa sekatan terhadap orang awam untuk mendapatkan penjelasan maklumat yang benar telah disekat. Berapa kali Facebook kita sebut saja ada tulis sikit vaksin, dia terus kena blok 30 hari. Saya ingat kawan-kawan kita dan saya sendiri pun berapa kali dah sepanjang 2 tahun ni kena blok. Kenapa takut untuk mendengar rintihan rakyat? Kenapa takut untuk mendengar pandangan? Walaupun kita berbeza pandangan, tetapi janganlah sampai blok kita punya media. Dan media-media yang ada utama dalam negara pun banyak yang dah kena beli.
Macam kena beli, bukan saya tuduh. Tetapi nampak condong ke arah satu arah saja. Jadi tak profesional media macam tu. Jadi sebab itu saya menyeru pada media yang hadir kali ini, kena beranilah. Apa yang nak takut bercakap benda benar? Kami bukan penjenayah. Dan benda ini bukan satu kesalahan untuk kita membawa suara rakyat yang teranaya, yang mungkin saudara-saudara kita ada yang mati, yang meninggal, perlu pembelaan. Mungkin ada beberapa kita yang sakit, terkesan, kena jantung, kena apa macam-macam, mereka perlu pembelaan. Jadi kami nak bela supaya tuan-tuan dapat pampasan yang dijadikan oleh Dr. Adham Baba selaku Menteri Kesihatan sebelum KJ dulu, bahawa seorang yang kena kesan sampingan RM50,000 untuk kos berubat, dan juga ia meninggal dunia sebanyak RM500,000, setengah juta. Jadi kita nak bela tuan-tuan, nak bela saudara kita yang mati begitu saja ke? Jadi itu sebabnya. Jadi dalam keadaan kita dah susah ni, kita tengok menteri kita ni sanggup pula pergi ke Geneva baru ni, komitmen pula kerajaan nak bagi fund pula berapa bilion lagi nak bagi kepada WHO. Nak kayakan tauke vaksin, nak kayakan WHO, yang rakyat mati 35,000 ni 1 sen pun tak dapat pampasan, yang terkesan dengan vaksin mati kena HIV dan sebagainya ni langsung tak dapat pampasan. Jadi kenapa tak bela rakyat kita sendiri? Kenapa nak habiskan duit untuk orang lain? Jadi sudah tentulah negara sendiri nanti kan bahagian ekonomi akan bentang, kan jadi bankrupt. Kos-kos belanja kepada vaksin itu dah ditarik ke sana, dan kos kepada nak membela rakyat dah sudah tak ada. Jadi negara dah terhutang. Jadi sebab itu kita perlu kaji semua perkara, kerana ancaman ini semakin datang pula lagi seperti dikatakan tadi, macam-macam WHO dan sebagainya, dan juga ancaman the new order dan sebagainya. Kita melihat dasar-dasar kita terlalu longgar, sehingga apa je dikatakan oleh pihak barat, pihak di sana, semua benda kita nak ikut. Hatta masuk dalam lubang biawak pun kita nak ikut masuk lubang biawak, kata Nabi. Jadi sebab itu kita kena ada prinsip. Bila Mak Kilau yang berkumandang sekarang meletup sampai lebih 50 juta kutipan dalam beberapa hari ini pun, nak menunjukkan semangat rakyat yang ingin merdeka yang sebenar daripada penjajah tu sudah ada dalam jiwa-jiwa kita semua. Sepatutnya ruh itu menjadi kekuatan untuk kita menolak anasi-anasi luar untuk menjajah pemimpin negara kita. Dan juga pengkhianat-pengkhianat yang jadi maruah itu mesti kita kena pasti menjelang PRU15 ini kita ajar mereka. Jadi sebab itu kita buat benda ni secara legal, secara undang-undang. Jadi sebab itu jangan definasikan kami sebagai golongan yang ekstrim, golongan anti vaksin. Tolong betulkan balik. Dulu kami dan juga orang-orang yang memberi pandangan ni dituduh anti vaksin, sedangkan ini semua ambil vaksin. Ambil vaksin, dan sekarang ni bila nak masuk poster yang dah ambil 2 dos menentang. Jadi bukan lagi golongan yang tak ambil vaksin, semua yang dah ambil 2 dos yang bersuara sekarang. Termasuk Menteri Perlis, Menteri Perlis, Mazhar Mufti. Menteri pula, mana ada Mufti Perlis, Mazhar, bila bapak ditumbang kan. Itu nak ceritakan maknanya dah sampai masa kita kena bersuara. Ulama-ulama jangan jadi syaitan bisu lagi. Kena berani bersuara, dah mati, sengsara. Tak kena ke batang hidung je lagi. Bapak dia atau keluarga dia tak mati pun dia nak pandang gitu saja. Jadi sebab itu kita perlu kembali membela golongan yang teranaya, marahan, dan perkara-perkara yang berlaku kezaliman, double standard, diskriminasi dan sebagainya ni mesti kita kena betulkan. Dan akta-akta yang cuba dipinda lebih menzalimi rakyat, lebih mengganggu hak-hak perubatan alternatif yang lain seperti 775, 332, 342 dan sebagainya tu, mesti kita kena revise balik. Dan kita jangan biarkan segala-galanya ikut macam kita ni jadi tak ada upaya langsung untuk bersuara. Jadi sebab itu saya mengharapkan pada hari Jumaat yang mulia ni media kena berani betul-betul terang. Dan pihak polis jangan beri laporan yang tak betul kepada Menteri Dalam Negeri. Kami dapat maklumat Menteri Dalam Negeri pun macam something yang kita, padahal kita sedang membantu kerajaan, bukan kita melawan kerajaan. Kita nak bantu saudara staf Menteri Dalam Negeri itu yang kena COVID, mati terkesan kena vaksin dan sebagainya. Siapa nak bela? Kami nak bela. Kau dapat 500,000 okey lah, dapat backup, mana gaji cukup nak ubah, naik kursi roda. Jadi kita sedang membantu. Jadi tolong support kita, jangan anggap kita sebagai musuh. Bukan, kami adalah orang yang Allah pilih, golongan sedikit yang berani bersuara di ketika orang lain tak berani dan ditekan untuk bersuara. Tu faham maksud dia ya? Jadi saya harap press yang hadir pada hari ini kena berani, gentle. Sebab kami bercakap bukan bercakap di zaman sebelum vaksin dilaksanakan. Kalau sebelum vaksin dilaksanakan, boleh tuduh kami ini sebagai kumpulan anti vaksin.
Tetapi kita bercakap mewakili mereka yang dah ambil 2 dos vaksin. Mereka yang dah menanggung kesan akibat mengambil vaksin. Kita dah menerima berbagai-bagai aduan daripada orang yang dah mengambil vaksin. Jadi bukan lagi soal anti vaksin. Jadi jangan guna istilah kod anti vaksin. Saya ingatkan sekali lagi, itu tak betul. Ini adalah mereka yang dah ambil vaksin, mereka nak mendapat keadilan daripada kesan yang mereka terima daripada keluarga mereka atau mereka sendiri yang terkesan ataupun menerima akibat daripada bahan eksperimental ini. Baik, itu lebih kurang apa yang boleh saya jelaskan, sebab saya nak kena tegaskan benda ini. Sebab benda ini saya tahu orang tak suka mendengar apa yang kami katakan, tetapi qulil haq walau kana murra. Kata Nabi SAW, katakan yang benar walaupun dia pahit. Jadi atas sifat kita bercakap benda yang betul, kita kena bercakap juga walaupun orang tak suka. Dan kita harap kita dah melalui pandemik yang panjang dan bukti evidence kita dah banyak, bersusun dah evidence yang kita ada. Orang yang sakit ada, orang yang meninggal ada, orang yang dizolimi ada, dah berkumpul. Maka kita bercakap di atas evidence yang kita ada. Tetapi saluran untuk evidence ini dibawa ke mahkamah ditutup. Saluran nak bawa ke media juga banyak diblok. Saluran kita nak menyatakan evidence ini seolah-olah nak dikambus dan dia nak lupakan begitu saja. Adakah patut macam ni? Maka sebab itu kita tak mahu benda ini berterusan. Jadi sebab itu saya minta tuan dengar dengan sabar dapatan yang kami perolehi daripada Konvensyen Kebajikan Rakyat yang diadakan pada 2 Julai yang lalu, dan pada hari ini 5 kluster akan memukakan dapatan mereka. Jadi saya persilakan yang pertama kepada Puan Zahra, Profesor Dr. Zahra dulu untuk membentangkan kluster kesihatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Mas Rizie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel-panel dan garis depan dan juga sahabat-sahabat yang garis belakang yang turut serta. Terima kasih datang juga terhadap media-media dan juga para peserta yang lain. Saya ucapkan selamat datang dan salam sejahtera. Saya Zahra dan saya mewakili PADB, Pusat Aduan Terkesan Vaksin, yang kami tubuhkan secara inisiatif kami sendiri setelah mereka yang telah terkesan vaksin ini jadi tempat untuk mengadu. Jadi selama yang telah kami tubuhkan Pusat Aduan Vaksin ini, kami ada beberapa mangsa yang serius dan juga yang kronik, dan juga ada juga yang mangsa yang tidak berapa serius keadaan mereka, dan jumlah yang datang mengadu adalah 500 lebih kurang, tapi yang menjadi subscriber hari ini adalah sebanyak lebih kurang 130,000 orang ya. Jadi maksudnya itu sahaja menunjukkan ramai yang terkesan vaksin yang tidak dapat tempat mengadu. Jadi kami sebagai gagasan NGO dan kami cuba mengadakan daripada kronologi yang mula tadi, seperti yang Ustaz bacakan tadi ya, daripada mula sampailah ke hari ini setelah kami mengadakan convention pada minggu lepas 2 hari bulan Julai untuk merangkumkan semua apa yang telah kami lakukan, dan ini sebagai acara kemuncak untuk kami sampaikan kepada rakyatnya. Jadi kami telah mengadakan convention itu selama 1 hari suntuk daripada pagi sampai ke malam, dan hasil daripada kluster bengkel yang telah kami adakan pada 5 bengkel ya, kami bagi kepada 5 bengkel. Hari ini kami akan cuba menyatakan secara ringkas supaya dapat diperkasakan ya, dan disebarluaskan oleh orang ramai. Saya baca secara ringkas ya, daripada saya ni kluster kesihatan sebenarnya ramai dalam tu ya, beberapa orang Dr. Manimala, Dr. Nurul, Dr. Adlina dalam tu ya. Jadi saya ini sebagai urus setia, jadi saya cuba bacakan secara ringkas.
Ya, hasil Konvensyen Kebajikan Rakyat menuntut agar sebarang perjanjian dengan WHO hendaklah dielakkan dan dimasukkan, ya, elakkan. Sebarang saranan dari WHO berkenaan pengurusan pandemik dan bencana hendaklah melalui panel pakar-pakar tempatan yang diiktiraf, yang berkecuali, yang berkemahiran dan tidak berkepentingan. Panel wajar juga terdiri daripada NGO, agamawan dan juga rakyat yang terpilih yang ada pengetahuan tentang pandemik ataupun apa-apa penyakit yang akan datang, ya. Konvensyen ini juga menuntutkan diadakan badan penguatkuasaan perubatan alternatif. Saya minta maaf sekejap. Konvensyen ini juga menuntut diadakan badan penguatkuasaan perubatan alternatif dan komplementari yang diformulasikan mengikut safety standards, ya. Kebanyakannya kita punya bahan-bahan suplemen telah pun mengikut safety standard yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan sendiri, ya. Dan kami harapkan Kementerian Kesihatan dapat iktiraf perubatan-perubatan alternatif dan komplementari ini, ya, dan ataupun dipisahkan daripada KKM dan dikawal sedia oleh profesional dalam sub bidang perubatan komplementari. Konvensyen juga menuntut agar KKM tidak mencampuri atau mengganggu gugat kepentingan pengamal perubatan alternatif yang lain, termasuk pengamal perubatan kerohanian spiritual Al-Quran dan Sunnah Nabi dan para ulama yang telah amalkan semenjak ribuan tahun, ya. Konvensyen ini terdapat konflik of interest yang nyata dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan serta penilaian FE. Pihak kami menuntut agar informed consent, ya, yang semua orang tanda tangan itu, ya, untuk vaksinasi dilakukan dengan sempurna, dipertanggungjawabkan kepada kerajaan, sementara penilaian FE dipertanggungjawabkan kepada satu panel penilai yang berkecuali telus yang terasing daripada KKM. Saya cuba ringkaskan sedikit, ramai lagi yang nak bacakan dia punya masing-masing, ya. Konvensyen juga menuntut agar pelaporan FE oleh petugas kesihatan dimandatorikan dan dibina satu portal FE yang transparan rakyat. Maknanya rakyat boleh mendapat maklumat daripada portal ini. Konvensyen NGO dan agamawan ini juga menuntut agar sistem perubatan beralih ke arah mengutamakan wellness, kesejahteraan kesihatan, ya, berbanding hanya merawat simptom. Ini termasuklah menambah serta memberi periktirafan kepakaran dalam bidang perubatan nutrisi fungsional serta memberi ruang yang lebih luas kepada perubatan tradisional dan komplementari tanpa sekatan-sekatan yang tidak wajar. Konvensyen ini juga menyeru agar KKM kerajaan kembali menghayati hak-hak asasi individu pesakit yang berhak memilih jenis rawatan yang difikirkan terbaik untuk situasi dirinya atau tanggungannya sendiri, dan menolak dengan tegas sebarang bentuk rawatan yang bersifat paksaan. Konvensyen ini juga menuntut agar KKM mengeluarkan data-data relevan dan telus berkaitan kes FE dan kematian selepas mengambil vaksin yang gagal, diberikan postmortem atau punca yang tepat mengakibatkan kekeliruan dan salah faham yang teruk. Hari ini apa yang kita dapati kerana tidak adanya data-data yang relevan yang kita boleh ketahui dengan mudah, ini yang menyebabkan orang keliru dan orang banyak buat penilaian yang tidak benar, ya. Ini juga mengukur sama ada tahap kesihatan rakyat Malaysia adakah lebih baik, ya. Adakah lebih baik semenjak pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Maka kami menuntut kerajaan mengeluarkan data berikut yang membolehkan penilaian dilakukan, seperti kanser baru yang bertambah banyak hari ini ataupun kanser relapse pun bertambah banyak, myocarditis,
reinfection ya. Ini akibat yang trigger penyakit yang kecil jadi besar, penyakit kronik, kadar kelahiran, kadar kematian, outcome kelahiran ya. Semua ini banyak yang menurun ya, dan kematian banyak yang meningkat. Dan dengan membandingkan mengikut status vaksinasi ataupun dibandingkan dengan kadar insiden sebelum program vaksinasi. Konvensyen ini juga menuntut kerajaan menghadkan bidang kuasa dan segera membaiki salah guna kuasa yang telah berlaku sepanjang pandemik sehingga menyebabkan KKM yang dianggap sebagai penyelamat, perawat yang profesional sebaliknya dilihat hari ini sebagai agensi rakus kuasa, zalim dan menganiaya rakyat, terutama institusi agama Islam dan rakyat marhain yang miskin dan susah. Lagi satu ni saya rasa perlu juga saya jelaskan. Konvensyen ini menuntutkan penjelasan yang konkret terhadap kenyataan media, para pemimpin yang berkaitan terhadap SOP dan vaksinasi yang dilaksanakan kepada rakyat seringkali berubah-ubah, ya, tidak konsisten. Daripada herd immunity, lepas tu vaksin sekali, lepas tu 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak tahu berapa kali lagi nak divaksin ya. Menyebabkan rakyat tertekan, marah, seolah-olah kita diperangkap. Jadi saya tamatkan di situ apa yang telah kami rumuskan di dalam bengkel kesihatan. Selain itu akan disambung pula oleh keselamatan dari ataupun keselamatan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Zahra Sulaiman selaku pembentang bagi kluster kesihatan untuk telah memberikan dapatan daripada konvensyen kebajikan rakyat yang telah diadakan baru ini. Selanjutnya kita pergi kepada yang bahagian Dato' Sri Yusof selaku Ketua Kluster Keselamatan untuk membacakan dapatan konvensyen resolusi tuntutan kita punya resolusi konvensyen kebajikan rakyat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Ustaz. Bersama kluster keselamatan terdapat lebih kurang 20 orang, ada daripada pelbagai bidang, dan saya dilantik sebagai ketua manakala kita punya saya punya latar belakang sedemikian rupa. Kluster keselamatan konvensyen ini bersetuju atau menyimpulkan atau membuat kenyataan bahawa PICK telah gagal menguruskan isu pandemik COVID-19 dengan baik dan berkesan. Semenjak 2,5 tahun yang lepas, kita melihat berbagai isu besar, daripada tidak salah untuk mengambil vaksin COVID-19. Saya repeat, tidak salah untuk mengambil vaksin COVID-19 berdasarkan Akta 342, sehinggalah kepada menjadi paksaan, mana dipaksa mengambil vaksin, ada pun yang dibuang kerja. Vaksin COVID-19 pada asalnya perlu diambil 2 dos. Kita maklum, siapa yang tak ambil, saya akan susahkan hidup siapa yang tak ambil. Okay? Dan sekarang siapa yang ambil 2 dos pun pula kini disusahkan. Kini telah berubah kepada keperluan atau paksaan untuk mengambil booster dos 3 dan 4. So, demi kepentingan dan kebajikan rakyat, konvensyen ini melihat keperluan untuk tubuhkan satu jawatan kuasa khas yang terdiri daripada beberapa pakar perubatan dan undang-undang tempatan yang dipilih oleh Yang di-Pertua Agong setelah berunding dengan Sekretariat untuk membuat postmortem terhadap isu program imunisasi COVID-19. Yang kedua, di bawah resolusi yang sama juga, konvensyen mendesak kerajaan menghentikan segala SOP vaksinasi, penggunaan aplikasi MySejahtera dan kompon secara salin kepada individu atau isu agama serta membayar pampasan seperti yang telah diumumkan oleh Ustaz tadi. Pampasan telah dijanjikan, so kena dibayarlah kepada mangsa AEFI vaksinasi COVID-19 seperti yang dijanjikan oleh kerajaan. 3, konvensyen ini juga mendesak kerajaan agar tidak meluluskan pilihan Akta 342. Akta 342 ini masih lagi hanging, not in total masukkan.
dan juga memasukkan sebahagian Akta 775 berkaitan isu yang merampas hak pengamal perubatan alternatif berdasarkan syariah. Siapa nak buat mengamal perubatan syariah ni kena diraftar. So dah 1400 tahun lepas berdasarkan kita punya ajaran agama memang ada perubatan alternatif. Solusi kedua, membantah kaedah pelaksanaan mikrochip digital ID dan CBDC ataupun Central Bank Digital Currency dalam tubuh manusia. Menteri Kewangan seperti maklum telah ditetapkan menjadikan Malaysia sebagai cashless society dan teknologi yang tidak lagi menerima tunai bermula tahun ini 2022. Sementara Menteri Dalam Negeri telah mengesahkan polisi pelaksanaan identiti digital nasional yang akan dilaksanakan sepenuhnya menjelang 2024. Polisi ini kita lihat selaras dengan dasar The New World Order yang telah pun diisytiharkan oleh kita punya bekas pemimpin dan juga diisytiharkan oleh Presiden US Biden dan juga telah pun diisytiharkan dalam World Government Summit pada 29-30 Mac yang lalu di Dubai. Pada dasarnya kita tidak menolak kemajuan yang akan dibawa oleh platform digital ini, dan asasnya IT Indonesia sekarang itu telah menggunakan platform digital berdasarkan chip yang telah dimasukkan ke dalam IC. Begitu juga dalam transaksi mereka termasuk di peringkat runcit yang telah menggunakan platform digital melalui e-wallet, kad kredit dan sebagainya. Kenyataan konvensyen ini menolak pelaksanaan platform digital ini dengan sekeras-kerasnya jika menggunakan microchip yang akan ditanam di dalam tubuh manusia ataupun tangan seperti yang kita boleh lihat telah dilaksanakan di beberapa ruang negara termasuk Sweden. Yang ketiga, membenarkan perubahan bank awam. Dasar kewangan kerajaan Malaysia sekarang ini adalah berdasarkan sistem monetary berdasarkan riba yang bertentangan dengan syariah. Konvensyen mencadangkan tumbukan satu bank awam yang beroperasi untuk berkepentingan awam dan dipunyai oleh rakyat. Ini yang mustahil, rakyat yang punya bank melalui institusi yang ditadbirkan oleh kerajaan melalui Menteri Kewangan dan dipantau oleh Jatuhan Sekelas Parlimen. Bank awam ini dilihat sebagai langkah awal yang pertama ke arah sistem monetary bebas riba, memastikan jaminan sosial keselamatan lebih berkesan dan boleh berupaya melahirkan masyarakat yang lebih celik, merdeka akal, kalbu dan juga jiwa. Perubahan bank awam ini akan berupaya membebaskan negara dan rakyat daripada hutang, inflasi dan kemiskinan dan sekaligus mengurangkan jurang-jurang. Dan kita sedia maklumlah jurang kekayaan antara orang kaya dan miskin, orang kaya dan miskin. Yang keempat, meminta kerajaan membubuhkan forum musyawarah rakyat untuk mengkaji keselamatan penggunaan teknologi. Kita sedia maklum bahawa teknologi 5G ini sudah ada berkeliling kita dan sudah pun difahamkan dipasang di sekitar Kuala Lumpur, Kelang. Konvensyen ini ambil maklum tentang kepentingan teknologi 5G dari sudut ekonomi. Namun konvensyen ini juga ambil maklum mengenai kajian saintifik yang dilaksanakan oleh saintis antarabangsa. Banyak paper-paper yang dibuat oleh saintis-saintis dunia termasuk European Union dan juga dunia. Seramai 2,600 saintis dunia telah menandatangani memorandum yang dihantar kepada UNWTO dan juga semua pemimpin negara dunia supaya mengkaji semula saya ulang pelaksanaan teknologi kerana ia mengancam kesihatan manusia dan amat bersifat karsinogen mengikut laporan. It is cancerous. So berdasarkan di atas konvensyen ini cadangkan satu forum muzakarah rakyat. Forum ini adalah bersifat kerajaan bersifat kerajaan, bersifat bukan kerajaan, yang melibatkan pakar-pakar berkaitan termasuk agamawan untuk membicarakan isu ini dan seterusnya buat polisi kesihatan rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Seri Asri yang telah bentangkan kelas keselamatan. Seterusnya kita silakan kepada Tuan Jofri untuk membaca dapatan daripada kluster undang-undang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua.
berkenaan dengan kluster undang-undang. Pertama saya nak tekankan di sini bahawa negara kita ni ada social contract. Social contract ini lah pelbagai persekutuan. Nak tahu apa saja kuasa, tata cara rakyat, kerajaan, kehakiman, wakil rakyat nak tani tak mahu lagi pilihan raya kalau betul nak pilihan raya, kerajaan, apa prosedur dia nak buat, dan apa juga kuasa agung, kuasa geraja-geraja, macam mana nak jaga Islam. Saya nak tekan juga di sini juga, saya daripada hak asasi artikel 5 hingga 11, hak asasi 5 itu yang paling penting kerana tidak boleh diwujudkan nyawa kita, tidak boleh ditekan kebebasan diri kita. Jadi ini juga yang saya bersama dengan rakan-rakan lain sedang bawa kes ini di Mahkamah Tinggi kali ini dan juga di International Criminal Court dan International Civil Court sekarang ni di Hague, di Netherlands. Sekarang ada proses komiti special dalam menilai kita punya permohonan. InsyaAllah tengoklah kalau kita dapat jawapan nanti untuk dibawa terus kepada mahkamah itu, kita akan sepadan insyaAllah. Jadi berkenaan dengan kluster undang-undang ni, saya nampak berkenaan dengan yang tadi kita bincang tadi, ramai sebenarnya majoriti orang Islam kita ditekan, ahli agama ditekan. Jadi saya nampak pertama sekali yang kita nampak resolusi kita ni, kita nak bagi tahu kita ada cabaran disebabkan senarai persekutuan, senarai persekutuan dan senarai state list. Senarai state list ni ialah senarai di mana raja-raja mempunyai kuasa-kuasa bidang kuasa Islam ada dalam senarai state list, bukan ada di dalam senarai federalist. Jadi saya melihat kerana adanya masalah ini, banyak isu-isu agama Islam hari ini telah dipelekehkan, macam isu murtad, isu kalimah Allah, seperti isu semangat kehakiman baru-baru ini berkaitan dengan sistem Islam melawan kerajaan di Selangor, yang mana menarik kuasa judicial review daripada syariah untuk review, bukan review untuk civil matter, review untuk hal-hal konten Islam. Itu juga pun dia kacau juga. Dan hari ini binaan 775 ni dia nak kacau apa lagi? Pengamal-pengamal ru'yah ikut Islam pun nak kena register dengan KKM. Jadi ada kebimbangan, ada ketakutan pada kita bahawa kita ada masalah federalist dan statelist ni. Masa kita merdeka, kalau kita lihat kuasa-kuasa Islam ni, kalau ikut tanah-tanah Melaka dulu yang dinilai kadang-kadang tempatan yang ikut Islam dan Islam Melayu, bahawa kuasa Islam ni cukup luas, tetapi bila merdeka jadi masalah. Jadi saya nak tekankan bahawa federalist dan statelist menyebabkan isu pandemik penggunaan vaksin juga menjadi masalah juga hari ini. Kerana apa? Kerana hari ini ulama tak boleh tabayun. Tabayun, Nasrul Hujarat kita nak kena tabayun, nak kena selidik dulu maklumat-maklumat orang yang fasih. Macam syarikat Pfizer ni, rekod jenayah dia banyak, berbayar berbilion-bilion. Kita terima juga Pfizer ni juga, mRNA. Itu pertama kita nampak ada masalah yang besar, federalist dengan statelist ni problem. Yang kedua ialah yang di Ketua Agung, dia bukan duduk kursi tak buat apa-apa. Kita biasa dalam keadaan aman, dalam keadaan undang-undang yang ditindakan, ada artikel 40, semua ikut nasihat Perdana Menteri, betul? Tapi maklumat Perdana Menteri ni, dia kena bagi maklumat yang betul pada yang Ketua Agung. Sebab yang Ketua Agung yang ada artikel 32 ni, dia adalah Ketua Umum Negara, dia adalah Ketua Eksekutif Negara, bukan chairman tinggalan macam tu saja. Jadi saya lihat kemungkinan besar bahawa maklumat-maklumat yang diberi kepada Majlis Raja Agung ni telah dimanipulasikan. Maklumat itu tidak diberi dengan betul mengikut artikel 41 ni. Yang ketiga pula ialah kita lihat juga berkenaan dengan pandemik ni, pandemik ni dan penggunaan vaksin atau gene therapy eksperimental. Kenapa saya katakan eksperimental? Sebab gene therapy mRNA ni ialah bukan vaksin. Yang China punya Sinovac itu vaksin lah, tapi dia tetap kat dua-dua ni dah eksperimental. Jadi eksperimental ni saya nampak termasuk juga SOP kesihatan yang kerajaan gunakan atas alasan kesihatan umum, ada emergency. WHO declare, kita kata ada emergency, kita gunakan alasan
kesihatan awam, kita gunakan Akta 342. Kita lockdown, gunakan SOP kesihatan, pakai tutup muka, jarak sosial, kena mas sejahtera, dan berbagai badan cara untuk menghalang orang untuk bergerak bebas pada ketika itu. Sekarang dah kurang sikit, tapi halangan-halangan tu masih tetap ada di beberapa tempat. Jadi kita tengok alasan-alasan ini telah mencabar, telah mendiskriminasikan artikel 5 tu, hak kebebasan diri tu, sehingga kita sebelah hak agama Islam nak beribadat bersusah hari ini. Saya ni pun hampir 2 tahun kadang asyik bertempur je kat seluar-seluar saya ni. Pasal apa? Asyik semua. So, saya susah nak pakai tutup muka, jadi dia marah-marah saya. Jadi kita berdepan dengan, sampai sekarang tak ada masalah vaksin pun kena pakai tutup muka. Saya harap tutup muka ni sebenarnya tak boleh untuk orang sihat. Ada banyak kajian data sains, pakai tutup muka dia apa masalah. Xenofobia, agak ni oksigen tak masuk, lepas tu ada hypokapnia, masuk dalam ni punya saluran darah. Jadi, dan juga bila you lama kat dalam tu, you akan ada kepanasan, kelembapan antara you punya mulut tu dan you punya face mask tu. Jadi lama-lama you punya imun sistem makin teruk. Dalam kita hari ni hutang riba, hari ni tak pernah cukup duit. Kerja mana apa pun sekarang ni tak pernah cukup duit. Pasal apa? Pendapatan tak boleh berdepan dengan inflasi hari ni. Lepas tu apa lagi? Kita kena cucuk lagi, kena tutup lagi. Macam mana sekarang ni kita tak stres? Pengangguran, kemiskinan sampai banyak di gelandangan. Saya dulu banyak waktu kerja gelandangan, ramai orang di gelandangan hari ni. Dan hari ni gelandangan bukan saja di rumah, bukan saja di Kuala Lumpur atau di luar mana. Gelandangan berlaku di dalam rumah hari ni. Orang tak bekerja, orang tak boleh buat apa-apa. Jadi saya nampak bahawa adanya diskriminasi ini yang telah menyebabkan kematian dan kesan FI kepada rakyat yang mengambil vaksin ini. Jadi saya nak sarankan, kawan macam nak sarankan bahawa ada keperluan kerajaan ini nak mempertimbangkan hak kerajaan atas kesihatan umum untuk mengontrol rakyat dan juga untuk mempertimbangkan hak asasi. Jadi apa kriteria? Betul, kriteria dia kena sama ada lockdown tu munasabah, lockdown tu berkadaran, tetapi yang paling penting adalah tabayun. You kena teliti dulu. You kena teliti COVID-19 ni daripada binatang ke atau manipulasi di makmal. Sebab kalau di manipulasi makmal, cara tangan ini berbeza. Kita juga kena tengok tabayun juga. You kena sendiri. Vaksin ni apa? You tak boleh terima data tu saja. Kita artikel 12.2 Kerajaan Persekutuan berbilion-bilion setiap tahun bagi kepada JAKIM, bagi kepada YADIN, YAKIM, kan-kan, dan berbagai 12, saya tak tahu berapa bilion. Itu hak orang Islam untuk menyebarkan dakwah, dibenarkan ada artikel 12.2 Federal Constitution. Dia pergi mana? Ranja untuk apa? Lagi satu berkenaan dengan komisi juga menuntut pindahan Akta 342 yang bersifat zalim ni ditolak terus. Manakala Akta 342 yang sedia ada ni dikaji semula pelaksanaan, terdapat salah guna kuasa dalam melaksanakan SOP kesihatan. Contoh, bila you lockdown, you tak boleh kata tempat tu kluster-kluster. Sebab dalam Akta undang-undang dia tak panggil kluster. Dia panggil sama ada infected area. Jadi apa yang infected area? Masa itu lockdown, satu Malaysia dikonsider infected area. Tapi dia panggil kluster, ada kluster, tapi bukan kluster sebenarnya. Dari undang-undang yang kita nampak, mereka tiba melanggar Akta 342 tu. Kerana infected area ni dah consider satu Malaysia. Dalam hutan tu infected area, sampai dia pergi cari orang asli, saya dengar nak pergi jojok. Saya kata apa, orang asli pun tak ada sakit pun kena jojok juga. Jadi kita nampak bahawa terdapat kesalahgunaan apa ni SOP kesihatan. Dan juga kalau kita tengok gene therapy peramatan Pfizer ni sebenarnya melanggar definisi imunisasi Akta 342. Kalau you baca betul-betul Akta tu, imunisasi itu ialah apa-apa antigen antibody yang masuk ke dalam badan untuk melawan patogen di luar, termasuk vaksinasi. Jadi bila kita tengok mRNA ni dia bukan vaksin. Di satu gene therapy dia pergi create apa benda kat luar tu. mRNA itu ialah satu macam fotokopi. Dia pergi cok, dia keluarkan spike protein beribu-ribu, tak boleh berhenti. Ini yang berlaku banyak plot apa ni, blood clotting hari ni. Dan hari ni Pfizer, kalau nampak tak salah saya, dah buat pengakuan bahawa kesan JFI hari ni ada 1,291 penyakit. 1,291.
Sebelum ni masa saya mewakili beberapa klien saya yang tak ambil vaksin, kita tahu ada maklumat daripada Pfizer. Masa dia bagi tahu kepada KKM, dia kata apa? Dia ada fact sheet untuk health provider dengan recipient. Jadi maklumat kita nampak daripada awal, Pfizer dah bagi tahu kepada KKM, you have to warn the people dalam borang suntikan vaksin tu bahawa kalau adanya kesan K5 termasuk boleh kematian dan hospitalization. Tapi tak ditulis. Apa yang ditulis dalam bola-bola yang baca hari ini sampai sekarang tetap dikatakan kesan sampingan tu ialah ringan dan lain-lain. Itu saya kata ada penisah fakta, jahat, zalim, penipuan daripada awal lagi. Jadi lagi satu lagi berkenaan dengan program persetujuan itu juga, orang konsen, dia kata program PIK ni adalah sukarela, tetapi kita nampak wujudnya penipuan, penisah fakta, maklumat tidak diberikan dan juga tiada persetujuan termaklum. Jadi sebenarnya kalau orang tanya saya, Jamal saya dulu dah ambil vaksin, boleh tak kita challenge? Kata saya dasar orang tu buat sukarela. Saya kata masa boleh challenge, boleh challenge kalau mana challenge, kalau mereka nak bagi nak challenge boleh, patutnya boleh. Sebab takkan orang pergi ke center ni, mana doktor atau siapa nak bagi tahu maklumat tentang vaksin tu, dan dia kata semua okey, you just datang design je, datang design orang tu patut cocok saja. Jadi tidak ada persetujuan termaklum. Dia melanggar protokol Nurul Code, termasuk juga amalan-amalan klinik antarabangsa hari ini. Ini yang berlaku hari ini. Yang keenam pula, kita melihat juga, komisi juga melihat bahawa polisi kerajaan ni sebenarnya zalim. Zalim. Kenapa zalim? Sebab kalau kita tengok, kalau siapa yang ambil vaksin atau gene terapi Pramatang ni, bukan saja dia, saya tak nak soalkan sama ada you setuju tak setuju, you suka rela tak suka rela, walaupun tak kena rugi. Saya melihat ada satu penting dalam borang tu, iaitu dia kata kalau you ambil vaksin tak ada jaminan untuk dijangkiti semula COVID-19 di masa hadapan. Jadi maknanya apa beza you ambil dengan you tak ambil? Dari segi perkataan undang-undang tadi kita nampak dah, perkataan itu dah menyebabkan bahawa you ambil tak ambil pun boleh kena COVID-19. Saya tak tahulah KKM dengan gengnya AG Chamber lawyer dan kawan saya kat dalam tu tak apa dia buat kerja pergi nasihat orang macam tu. Yang kedua pula kita tengok, kalau you ambil vaksin atau di terapi Pramatang ni, you akan dapat kesan sampingan. Jadi bila saya bagi tahu kepada kawan saya berbual dengan AG dengan kawan, hakim-hakim, mereka pun sampai terpelanjat. Yalah betul lah Cik Ahmad, ini yang kita terlepas pandang. Saya kata awak pun dah sakit lah, dia kawan mengaku sama dia memang sakit lepas ambil vaksin ni. Jadi kita harap kenapa kerajaan menjual polisi yang zalim, kerana mengajak rakyat mendapat dua potensi penyakit, boleh dapat COVID-19 dan dapat kesan sampingan. Lebih baik tak ambil vaksin, pasal kesan sampingan dah tak ada langsung, tak dapat. Kita juga nak menggeser, nak bawa resolusi konvensyen ni kepada yang di Pertuan Agong juga, kerana kita lihat dalam Akta Pengaskuan ni ada artikel 130 ni, di mana yang dituangkan boleh membawa apa-apa isu atau apa-apa kesan terhadap pertubuhan perlembagaan, macam kata isu tadilah melanggar hak asasi ni, ke Mahkamah Persekutuan. Jika maklumat pada kerajaan yang Pertuan Agong ni di bawah artikel 40 ni kita anggap salah dan tidak muhasabah berkaitan dengan hak asasi dan agama Islam. Jadi kita juga nanti insyaAllah beberapa tim lawyer kita ataupun dengan komisi ini kita akan cuba bawa resolusi ini untuk minta Jabatan Pertuan Agong untuk test isu-isu ini untuk mendapat pandangan daripada Mahkamah Persekutuan sendiri. Kerana maklumat nanti kalau jawapan daripada mahkamah, dia kena bagi tahu secara terbuka. Jadi tak tengok apa respon kehakiman daripada isu ini. Mungkin direct terus Jabatan Pertuan Agong insyaAllah. Yang akhir sekali, komisi ini juga menuntut kerajaan mengembalikan semula kedaulatan dan undang-undang salah satu cabang rukun negara kita, supaya raja dan pemimpin kita dapat berlaku adil serta tidak berlaku zalim dan kepada rakyat insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Jubri, lawyer kita, dalam bentangkan dapatan daripada kluster undang-undang. Minta maaf ya sebab
mungkin agak tegang sikit tu sebab 2 kali permohonan kita di mahkamah semua jadi tolak mentah-mentah, seolah-olah tak ada ruang undang-undang. Jadi sebab itulah kita ni nak bersuara jadi payah. Undang-undang pun mahkamah pun tak tolak mentah-mentah, kita nak bicara ke mahkamah ya. Jadi oleh kerana itu kita harap hari ini maklumat ini dapat disebarkan kepada pemimpin daerah. Seterusnya kita serah kepada Ustaz Dr. Nazman untuk membaca dapatan kluster ekonomi dulu. Baik, kita beri kepada Dato' Nizam untuk membentang dapatan kluster ekonomi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan untuk mengetuai bengkel kluster ekonomi dan ancaman rasuah. Jadi ada 7 golongan-golongan ekonomi bersama untuk memberikan maklumat dan dapatan. So pada hari ini, konvensyen ini menuntut dan mendesak kerajaan untuk membayar pampasan dan ganti rugi ekonomi atas kerugian dan kehilangan perniagaan atas sebab penutupan operasi semasa PKP. Pertama. Yang kedua, syarikat besar dibenarkan beroperasi sementara syarikat kecil ditindas tidak dibenarkan menjalankan perniagaan. Konvensyen ini juga mendesak SOP yang bersifat tidak adil, yang memperkayakan satu golongan dan membangkrupkan satu golongan yang lain. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang B40 jadi M40. Ada 5 fokus yang kami cadangkan semasa bengkel ekonomi. Pertamanya berkaitan dengan kos sara hidup. Konvensyen menuntut pengkajian semula upah gaji minima RM1,500 mengikut sektor secara bersasar. Perlulah pengkajian secara bersasar supaya tidak memberi kesan dan impak kepada produk-produk dan barangan di pasaran. Yang kedua, konvensyen juga menuntut pengurangan cukai korporat 3 hingga 4% untuk meningkatkan kemasukan FDI, Foreign Direct Investment, dalam negara. Konvensyen juga menuntut pembatalan semua AP bagi menghasilkan harga yang kompetitif, termasuklah import bekalan makanan, peralatan pembinaan, besi dan juga machinery, peralatan-peralatan dan sebagainya. Dan konvensyen juga menuntut subsidi diteruskan secara bersasar. Sebagai contoh, produk petroleum, minyak masak, gula, tepung dan apa yang berkaitan dengan makanan ruji asasi rakyat Malaysia. Konvensyen juga mendesak kenaikan harga barang yang menekan rakyat selepas pandemik mesti segera ditangani oleh pihak kerajaan. Harga barang yang tinggi hendaklah perlu dipinda dan mewujudkan mekanisme harga yang lebih baik dan lebih menguntungkan rakyat. Perkara kedua yang diambil semasa bengkel ialah berkaitan dengan pinjaman maupun kewangan. Konvensyen menuntut agar BLR diturunkan 0.7 hingga 1.0%. Kerajaan wajar, mana-mana pada ahli parlimen, menteri kewangan dan mereka yang berhasrat untuk menjadi masalah kancah politik, hendaklah ada political will supaya bank bersama dengan rakyat. Yang kedua, penekanan kepada pendidikan kewangan hendaklah dilaksanakan oleh kerajaan. Pertamanya berkaitan pengetahuan dan disiplin pengurusan kewangan, asas kewangan dan membudayakan disiplin kewangan daripada kanak-kanak lagi. Yang ketiga, penguatkuasaan. Akta kewangan hendaklah direformasikan. Lesen kewangan perlulah diperketatkan, terutama lesen ahlong yang dikeluarkan oleh KPKT. Yang ketiga adalah berkaitan dengan fokus sektor industri. Yang salah satu fokus sektor adalah industri untuk pakej stimulus yang baru. Pertamanya, latihan taknikal untuk graduan perlulah diperhebatkan, yang mana Kementerian Sumber Manusia hendaklah memperuntukkan latihan dan geran-geran untuk memperbanyakkan kemahiran kepada tenaga kerja dalam negara. Pengurangan pekerja asing secara bersasar. Sekarang kita melihat melambatkan pekerja-pekerja asing telah mula masuk ke dalam negara.
Yang ketiga, keutamaan kepada pekerja tempatan, pekerja mahir untuk bidang-bidang teknikal dan pengurusan. Sebab sebelum ni banyak diberi kepada orang-orang luar, bangsa-bangsa luar yang datang dalam negara. Fokus sektor yang seterusnya adalah pertanian dan penternakan, iaitu pihak kerajaan hendaklah membatalkan semua AP import berkaitan pertanian dan penternakan. Subsidi secara bersasar, dan tanah-tanah kerajaan hendaklah, agensi-agensi kerajaan yang terbiar hendaklah diutiliskan sepenuhnya, dan hendaklah mengurangkan karenah-karenah birokrasi. Dan yang terakhir adalah penambahbaikan program keselamatan makanan negara, food security. Ini yang kita ada hadapi masalah sekarang. Kita sedang hadapi masalah kekurangan bekalan makanan dalam negara. Jadi diharap pihak kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Makanan untuk memperkasakan program food security. Sektor yang ketiga yang perlu diambil berat adalah perkhidmatan, dan diharap pihak kerajaan dapat mengurangkan cukai pelancongan, dan kebanyakan dalam apa kita panggil ni, untuk meningkatkan kehadiran pelancong-pelancong selepas pasca Covid. Dan di satu program-program pelancongan, banyak bajet ataupun geran-geran yang ada tidak diutilis. Jadi mohon industri-industri pelancongan di luar sana yang terkesan akibat Covid, silalah ambil peluang yang ditawarkan. Yang kedua, pemerkasaan kembali program MSC atau koridor multimedia yang sekarang kita lihat dah tepu ataupun dah hampir mati. Sebab sebelum ini pada awal 90-an dan awal 2000, inilah salah satu inisiatif yang membanyakkan income negara sebenarnya dan mewujudkan banyak ribuan peluang pekerjaan, tetapi sekarang ini telah lesu. Diharap kerajaan dapat memperkasakan kembali program MSC ini. Dan yang terakhir adalah keperluan mandiri, cadangan pemulihan, iaitu memperbanyakkan program food security for community. Dan komuniti setempat kenalah ada salah satu diwujudkan program food security supaya bekalan makanan itu tidak terputus. Latihan kemahiran bersasar mengikut sektor-sektor yang kritikal, pembahagian program mengikut zon-zon dengan dorongan geran daripada kerajaan persekutuan untuk meningkatkan keperluan mandiri di satu komuniti itu sendiri. Konvensyen juga menuntut dalam mengurangkan ataupun menghilangkan rasuah. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia hendaklah diletakkan di bawah parlimen sepenuhnya, dan pemilihan ketua pengarah SPRM hendaklah mendapat 2/3 majoriti ahli parlimen. So ini adalah tuntutan Konvensyen Rakyat baru-baru ini. Konvensyen juga menuntut supaya segala bajet wang negara yang dibelanjakan sepanjang pandemik hendaklah disiasat secara telus dan teliti. Jikalau ada jenayah komersial dalam pengurusan dan pembelian, perlulah diadakan siasatan forensik. Forensik hendaklah dilaksanakan untuk memastikan di mana wang ini dibelanjakan, sumber mana wang ini diambil, sama ada wang ini diambil daripada sumber Petronas, wang ini diambil daripada sumber kumpulan wang amanah negara, ataupun wang ini diambil daripada sumber perbendaharaan Kementerian Kewangan, maupun wang ini diambil daripada sumber pinjaman ataupun terbitan bond. So penjelasan adalah diberikan kerajaan supaya benda ini sampai kepada masyarakat. Daripada kita memberikan dana kepada WHO sedangkan rakyat sendiri tak cukup makan, menghadapi masalah kebuluran, menghadapi masalah banjir baru-baru ini, apa kata dana yang hendak diperuntukkan yang digambarkan bilion of ringgit itu membantu rakyat sendiri. Dan awareness program rasuah hendaklah ditambah baik, dan diharap kerajaan juga menetapkan hukuman yang lebih berat, contohnya sebatan yang lebih banyak kepada pesalah dan juga penerima rasuah. Ini adalah tuntutan semasa Konvensyen Rakyat baru-baru ini, dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Nizam, kepada kluster ekonomi. Dan seterusnya kluster yang akhir kepada kluster agama. Kita persilakan pada bahagian Ustaz Dr. Nur Asman untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya nak sampaikan 5 tuntutan dari kluster agama yang menjadi dasar kepada kepimpinan Persekutuan ataupun Malaysia sebagai Islam, sebagai agama persekutuan yang perlu kita ambil perhatian. Sebelum tu saya nak bawa 2-3 poin yang penting untuk kita tengok. Yang pertama sekali, convention. Ini cadangan jangan sebut lepas. Convention Kebajikan Rakyat yang dihadiri oleh wakil-wakil NGO Muslim dan golongan agamawan sepakat menyatakan bahawa permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan negara wajib mendapat sentuhan dan prihatin secara khusus oleh golongan-golongan agamawan dan mereka yang memimpin agama, iaitu Majlis Raja-Raja. Wajib ambil berat, terutamanya apabila banyak isu-isu dan permasalahan yang berlaku dalam suasana pandemik ini terus menjadi kronik dan tidak ada penyelesaian. Oleh itu, konvensyen berpandangan satu kajian semula perlu dibuat terhadap semua fatwa dan pandangan-pandangan umum berkenaan kepimpinan dan pengurusan pandemik COVID-19. Sama ada perkara itu berkaitan dengan pengisytiharan darurat, penggunaan vaksin dan bahan haram dalam ubatan dan SOP yang dilaksanakan semasa di masjid dan lain-lain. Masalah utama juga terdapat kepada sumber rujukan fatwa-fatwa yang berkenaan. Sikap mendiam diri dan berpada dengan penilaian fatwa mengikut arus perdana oleh sebahagian tokoh ulama dan agamawan amat mengecewakan. Sikap lemah ini seolah-olah seperti syaitan bisu yang reda kepada kerosakan dan kemungkaran yang berlaku ke atas ummah. Dan sikap berdiam diri ini dengan alasan mengikut pandangan jumhur ulama dunia, walaupun rujukan yang dikatakan jumhur ulama itu hanyalah berkiblatkan kepada pandangan World Health Organization WHO semata-mata. Sedangkan WHO adalah satu badan yang penuh dengan kritikan-kritikan profesional dan perkara-perkara kontroversi. WHO juga telah berjaya didedahkan dalam konvensyen, telah dikuasai dan dipengaruhi oleh syarikat-syarikat farmasi yang gergasi dan yayasan-yayasan swasta yang berkepentingan dalam hal ehwal penjualan vaksin. Apabila sekurang-kurangnya 80% daripada pembiayaan dana keseluruhan WHO dibiayai oleh kumpulan-kumpulan mereka, menjadikan WHO sebagai sebuah badan yang tidak ada sokongan dana penuh daripada negara-negara antarabangsa yang sepatutnya menjadi pendana. Pengaruh WHO hanya dikuasai oleh mereka yang ada kepentingan dari golongan-golongan elit. Oleh itu, WHO yang menjadi sumber rujukan utama kepada fatwa jumhur ulama dunia adalah satu sumber fatwa yang penuh dengan syubhat dan tidak berwibawa. Dengan ini ditambah lagi dengan kesan-kesan sampingan selepas vaksin di kalangan rakyat yang amat membimbangkan. Oleh itu, kami ingin mencadangkan 5 perkara sebagai cadangan daripada konvensyen yang telah kita persetujui dalam satu bengkel khas yang dibuat kurang lebih 20 orang dalam rangka bengkel tersebut yang fokus kepada kluster agama dan juga setelah kita perhalusi dengan kumpulan-kumpulan pakar yang luar. Yang pertama, konvensyen mencadangkan supaya fatwa wajib diperbaharui dengan mengutamakan keadilan dan merujuk kepada pakar-pakar kesihatan dari pelbagai mazhab perubatan mengikut fakta-fakta yang bersesuaian dengan maqasid syariah, iaitu menjaga hifzul nafs. Jadi bukan hanya pakar-pakar KKM, tetapi kita mahu juga pakar-pakar lain untuk mendapat pandangan yang komprehensif. Yang kedua, konvensyen mencadangkan pada semua pertentangan fakta dan data-data kesan buruk vaksin yang semakin ketara membawa kepada pembaharuan fakta, iaitu vaksin hukumnya harus bagi mereka yang mahu menggunakannya,
tetapi vaksin hukumnya haram pada pemangsaan dan penggunaannya. Ini adalah merupakan berdasarkan fakta yang dibincangkan di konvensyen, menunjukkan bahawa vaksin harus digunakan dan tapi haram dipaksa penggunaannya. Maka fakta-fakta yang ada perlu diteliti semula. Yang ketiga, satu platform yang menjadi timbang tara terhadap keputusan kerajaan hendaklah dibina di antara majlis raja-raja, ulama-ulama yang cintakan akhirat dan rakyat yang berpengetahuan dan mementingkan kepentingan rakyat, serta ketua-ketua kepada NGO. Platform ini hendaklah ditubuhkan sebagai timbang tara, tidaklah ada satu orang, dua orang saja yang cakap buat keputusan. Yang keempat, ini penting tuan-tuan ya, semua SOP yang berkaitan agama seperti masjid, salat, madrasah dan lain-lain perlu diubah semula kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama menyatakan bahawa semua SOP wajib dikembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala pertentangan adalah merupakan bid'ah yang nyata. Yang kelima, pemimpin-pemimpin negara yang menjadi pengikut global, ada jawatan dekat luar negara, ada jawatan, ada kepentingan dekat luar negara, dan mengkhianati amanah, dan didapati mengkhianati amanah dan sumpah setianya kepada negara, wajib diturunkan dan dihukum sesuai dengan pengkhianatannya. Jadi konvensyen menyatakan bahawa perlu ada satu siasatan khas yang terperinci dengan menggunakan sumber-sumber yang menyeluruh untuk menyiasat mana-mana pemimpin yang ada sifat-sifat pengkhianat yang mengutamakan kepentingan peribadi dan kepentingan global, melangkaui amanah dan janji setia yang telah diberikan oleh dia sendiri ketika dilantik sebagai pemimpin. Oleh itu mereka patut dijatuhkan ataupun diturunkan dan dihukum dengan hukum yang sesuai dengan pengkhianatannya. Terima apa yang dicadangkan daripada konvensyen dari kluster agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah tadi pembentangan daripada semua kelima-lima kluster yang telah membuat bengkel membahaskan isu berkaitan dengan kesan, cabaran dan juga masa depan umat berkaitan dengan postmortem COVID-19 dan juga cadangan kita kepada kerajaan supaya denyut nadi rakyat yang menderita di bawah dapat difahami oleh para pemimpin dan juga raja-raja bahawa situasi yang sedia ada ini perlukan kepada pemulihan, perlu di-revise ataupun dibetulkan kembali, perlu diislahkan. Kerana rata-rata yang ada hari ini yang kita lihat sepanjang proses pelaksanaan SOP, proses pelaksanaan vaksinasi, proses yang berlaku ini setelah lebih 2 tahun telah menghasilkan banyak perkara yang mudarat, kepada rakyat ataupun mereka yang menerimanya. Dan sedangkan pihak kerajaan yang sepatutnya berkempen, bertukar lumus, seolah-olah memaksa berlepas tangan. Ini suatu pengkhianatan kepada sumpah yang mereka sumpah untuk memegang jawatan, kerana mereka tidak membela rakyat dan bertanggungjawab dengan dasar yang mereka laksanakan. Yang kedua, kita juga nak minta jangan mereka menjadi seperti kera di hutan disusukan, anak sendiri mati kelaparan. Ini adalah berkait dengan dasar KKM yang nak membantu WHO, dana yang begitu banyak, sedangkan rakyat yang terkesan dengan FV dan juga terkesan dengan vaksinasi, kematian, kesakitan, dan juga mereka yang tersengsara dari kematian akibat COVID. Kita difahamkan lebih 35,000 rakyat kita telah meninggal dunia terkesan daripada COVID. Sepatutnya mereka dibantu kerana ada
ketua keluarganya yang meninggal dunia, anak yang menjadi yatim, isteri yang menjadi ibu tunggal, ya, yang mereka susah, tetapi tidak dipedulikan. Dan ini adalah merupakan gambaran besar bajet yang sepatutnya diberikan kepada pergerakan untuk membantu rakyat, usahawan yang bankrupt dan sebagainya, untuk membangunkan kembali ini dilongokkan kepada projek-projek daripada agenda yang seperti disebutkan oleh kluster agama itu tadi. Jadi sudah tentu orang luar yang mengaut keuntungan dari penderitaan rakyat dalam negara kita. Orang lain yang menjual vaksin yang menjadi kaya-kaya, tanya Pfizer berapa bilion mereka dapat. Tapi rakyat yang menerima Pfizer menderita sakit, ada yang mati, tak dipertanggungjawabkan. Dan mereka yang berkempen ubat ini kononnya berkesan dan hebat, berubat itu dijamin berkesan dan selamat, sudah tidak boleh kata berkesan dan selamat lagi setelah banyak yang terkesan daripada akibat yang mudarat. Jadi sebab itu kita melihat kerajaan jangan lepas tangan dan cuba lari dari masalah ini. Mereka mesti bertanggung pada setiap nyawa yang terkorban. Mereka mesti bertanggungjawab daripada setiap kesan HIV, kesan sampingan yang menyebabkan rakyat menderita. Dan mereka mesti bertanggungjawab dengan kezaliman-kezaliman SOP yang mereka buat. Termasuk juga akibat daripada pelaksanaan SOP di banyak guru-guru agama dibuang kerja, guru-guru yang mengajar dianiaya, pejabat awam dibuang kerja dan sebagainya. Ini semua antara daripada perbuatan dasar mereka yang menjadi penasihat yang akhirnya memberi mudarat dari nasihat itu sehingga berlaku kezaliman kepada rakyat marhan. Jadi menjelang PRU 15 yang tidak lama lagi, kita bersiap sedia daripada sekarang untuk mendedahkan bahawa kerajaan jika tidak segera membaiki perkara ini dan memenuhi tuntutan kita, kita akan mengajak gelombang rakyat untuk menghukum mereka dalam PRU 15 ini. Kerana data-data yang kami kumpulkan ini bukan hanya tersimpan di fail kami, tetapi insya-Allah dia akan dipanjangkan sedikit masa lagi kepada tokoh-tokoh dan juga orang-orang yang berpengaruh di dalam negara ini untuk bersama-sama menyokong resolusi ataupun manifesto kita ini, dan juga kita akan membawa kepada gerakan pemimpin-pemimpin politik juga yang jika mereka ingin rakyat menyokong mereka, manifesto kita ini mesti mereka terima dan sanggup laksanakan sekiranya mereka menang. Kalau sekiranya mereka menolak, kita akan kempen boykot mana-mana parti dan pemimpin yang tidak mempedulikan nasib dan kesesaran rakyat. Dan juga kita akan mempersembahkan kepada Raja Melayu dan juga tuanku yang ditahu insya-Allah supaya tuanku dan raja-raja lain mendapat pandangan yang adil di antara dua pihak. Satu pandangan daripada pihak kerajaan atau penasihat yang sedia ada, dan pandangan daripada rakyat marhan yang dipimpin oleh gagasan NGO kita dan para ulama yang kita buat komisi ini, supaya dibuat timbang tara dan supaya resolusi dan cadangan kita ini dapat tuanku dan majlis raja menilai dan untuk dibuat pengislahan atau membetulkan apa-apa yang tidak betul dan apa-apa akta yang menghukum, menzalimi rakyat, atau apa-apa juga fatwa-fatwa yang masih lagi dalam keadaan polemik, keliru, fatwa yang tidak valid. Hifzun nas, menjaga nyawa, kalau tak ada mati. Sekarang dah berapa ramai mati, dah berapa ramai yang sengsara kesakitan. Tetapi hifzun nas, menjaga nyawa, dah bukan lagi menjaga nyawa kerana dah banyak mudarat. Maka kita ingat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Oleh kerana itu, kita mengharapkan dengan apa yang telah dibentangkan tadi, pihak media dapat mengambil poin-poin itu, dan insya-Allah kita akan bagi dari masa ke semasa untuk penjelasan dan masa kita untuk membebaskan segala cengkaman-cengkaman daripada pihak-pihak yang cuba untuk menutup kebenaran ini, menutup suara-suara rakyat marhan ini, menutup suara-suara ini. Kita harap media dapat dibebaskan kembali menjadi media yang profesional, yang benar-benar profesional, dan begitu juga yang bebas, dan begitu juga dengan para ulama. Kita mengharapkan benar-benar berani untuk menyatakan kebenaran.
para ulama mazhab, 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki, Hanafi, semuanya pernah menegur pemerintah yang zalim sehingga mereka dipenjara. Ada yang telah dihukum berbagai. Ulama dulu berani, tidak seperti ulama sekarang yang lebih bercakap kerana kuasa. Sedangkan fatwa yang sepatut mereka tegaskan demi menyelamatkan umat, mereka biarkan begitu saja. Dan pemimpin yang mengeluarkan berbagai-bagai undang-undang yang menekan rakyat sepatut mereka tegur, mereka senyapkan saja. Inilah yang dikatakan oleh pembentang kelas tadi, syaitan bisu. Yang kita bimbang, mereka ini hanya menjaga kepentingan dunia, sedangkan hasrat hakikat sebenar peranan ulama akhirat itu tidak diterjemahkan seperti mencontoh ulama-ulama yang terdahulu. Dan itu juga dalam bidang keselamatan tadi dah dibentangkan ancaman dari sedang ekonomi, menuntut juga pampasan kepada yang bankrupsi akibat daripada lockdown. MITI boleh bagi syarikat-syarikat besar beroperasi dalam waktu lockdown, sedangkan usahawan-usahawan kecil mereka arahkan tutup. Cuba bayangkan siapa yang punya syarikat besar. Tentulah bukan orang kita, tekong-tekong, mereka yang kaya-kaya. Tetapi syarikat-syarikat kecil inilah yang bawa orang kita baru nak belajar berniaga yang terpaksa tutup dan bankrupt, dan akhirnya menanggung liability dan ada yang membunuh diri. Dari sebab itulah kita tidak mahu lagi bebanan barang naik yang melambung sekarang ni akibat daripada kesan ini juga. Dari sebab itu kita mengharap kerajaan kena bertanggungjawab. Jangan jadi macam kes banjir di Gunung Inas, apa yang baru ni, apa di kampung balik, orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah, kata tak ada banjir pula. Tiba-tiba orang ada kata banjir pula, orang kampung kata lain, pemimpin kata lain, padahal duduk di tempat yang sama je. Sebab tolak menolak, campak-campak, tolak menolak, tak nak bertanggungjawab. Jadi sebab itu sesiapa pun menjadi kerajaan, mereka wajib bertanggungjawab kepada rakyatnya sesuai dengan sumpah yang telah mereka laksanakan. Jadi kita minta, mungkin ada sedikit soal jawab daripada video. Saya nak tambah sikit. Apa yang akan dilakukan Konvensi Rakyat ni actually disebabkan kita tengok tak tahan tengok kezaliman dan penyalahgunaan kedudukan dan tekanan yang diberikan kepada rakyat, kepada pengikut Rasulullah SAW, kepada bangsa Melayu, kepada bangsa Malaysia, China dan India, Sabah dan Sarawak. Bangkitlah, sebab ini tanah kamu. Kalau kamu tak ubah, kalau kamu tak sokong isu-isu macam ni, siapa lagi? Jangan kita nak harapkan orang luar, kita sendiri yang kena buat. Jadi ambil apa yang kami bentangkan ini adalah untuk kebaikan kamu dan anak cucu dan generasi kita yang akan datang. Bukan kami buat ini untuk kepentingan kami, tapi adalah kepentingan rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan kami bukalah untuk sekarang. Saya nak tambah sikit ya, satu lagi. Kami sepatutnya dianggap sebagai pemudah cara untuk membantu kerajaan. Jadi kerajaan janganlah anggap kami sebagai orang yang memberontak, bukannya anti vaksin. Jadi kami sebagai pemudah cara yang patut diterima oleh kerajaan, yang patut kerajaan panggil kami untuk berdialog. Itu saja, terima kasih. Soalan? Silakan soalan. Ada soalan? Tak ada. Kita buat ni setelah rentetan tadi, Toki dah sebut tadi. Usaha kita dah lebih 2 tahun lebih nak berkomunikasi dengan kerajaan, nak berbincang, nak mendapat keadilan dari segi mahkamah, semuanya ditolak. Bahkan media kita pun kena blok habis, kena potong habis, sampai kita berada macam negara komunis pula. Jadi tuan-tuan, logik ke kita ni sebagai orang warga negara dilayan macam itu rupa. Jadi saya rasa benda ni tuan-tuan boleh nilai sendirilah lebih 2 tahun. Apa hasil dia? Adakah dengan cara guna kuasa veto dan detektor begini, sistem kuku besi macam ni, kerajaan itu akan kuat? Kerajaan perlu sokongan rakyat. Kalau rakyat menderita, macam mana kerajaan nak ni jalankan? Jadi sebab itu kita rasa tindakan menyakiti rakyat begini sebenarnya menunjukkan kepimpinan itu sendiri dah tidak layak untuk menjadi pemimpin. Sebab mereka sudah berlaku zalim. Sepatutnya mereka banyak lagi diskusi, turun padang, ziarahi saya cabar kepada KKM, terutama KJ,
turun datang ke pusat aduan kita ini, lihat aduan daripada rakyat ini yang terkesan. Ada yang mati, ada yang Cik Syah tu 2 beranak mati, 2 orang anak dia serentak dalam satu hari. Bayangkan 21 tahun, anak dara dia 24 tahun, dalam satu hari dua-dua mati lepas vaksin. Tuan-tuan bayang kalau anak kita macam tu, sebelum tu sihat. Begitu juga yang 2 kursi roda semalam, seorang pelajar Syafiq tu, lepas ambil tunggu pertumbuhan, lepas pada tu jadi darah beku dan sebagainya sampai sesak nafas, tiba-tiba berlepas kanan. Jadi datang ke sini, cuba buatkan kerjasama, kita bersedia bekerjasama, ambil tanggungjawab dan bagi papasan seperti yang dijanjikan. Tetapi sikap membantu WHO di kala rakyat tengah sengsara ini satu pengkhianatan yang kita tak boleh terima. Kerana rakyat sedang sengsara akibat dasar-dasar kamu, tiba-tiba kamu lari tanggungjawab pergi tolong pula WHO yang kaya raya. Jadi sebab itu bagi kita ini sangat rakyat boleh nilai betapa kejam seorang yang mengaku pemimpin kepada rakyat. Ada lagi soalan? Yes bos, sorry. Ya. Masih dekat election. Dan yang lain pun sama, yang tak buat kerja, insya-Allah kita orang ni akan gerakkan. Kita akan gerakkan NGO, kita akan gerakkan gerakan-gerakan tertentu ini supaya kehadiran kita ni bukan macam cepisan lah. InsyaAllah kita akan buat. Kita tak mahu lagi diambil mudah ya. Dalam keadaan kita hari ini kita macam tak ada harga, tapi masa nak election tak adalah harga. Jadi pada mereka yang tak buat kerja, pada mereka yang pentingkan diri, tunggu je lah. Kita minta lah Ustaz ini buat semai hajat, ini agamawan, semua buat semai hajat. Ini dah fed up sebenarnya. Orang yang zalim. Ada hijab. Okey. Assalamualaikum. Saya nak tekankan sikit lah kepada para ulama kita yang sebenarnya faham dan tahu ulama Allah satu anbiya. Tapi kita lihat hari ini ramai yang majoriti yang diam, yang takut. Kalau cakap takut dengan Allah ke takut dengan manusia ke, saya pun tak tahu. Tapi nak sebut sini, saya menyuruh supaya ulama-ulama bertemu dengan kami. Apa yang kami cakap semua, terutama kelas agama, ada asas, faktanya ada, pakarnya ada. Berlaku pertembungan dengan fakta-fakta KKN yang sampai sekarang KKN bila kita tanya tak jawab. Dia tak jawab, dia jawab ikut apa yang dia nak jawab, lari tajuk. Jadi kita ada pakar-pakar. Jadi saya minta semua agamawan yang rasa dirinya itu ada ilmu dan wajib menyampaikan, terutamanya mereka yang mempunyai jawatan, mari mendengarlah fakta-fakta yang ada pada rakyat ini untuk kita tengok semula. Sebab apabila kita melihat satu tak betul, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, wajib kita cegah. Sebab tuan-tuan para ulama sekalian kita hormati, dan para ulama sekalian yang boleh memberi nasihat kepada yang di-Pertuan Agong. Kita perlukan yang di-Pertuan Agong supaya bangkit bersama rakyat. Kalau yang di-Pertuan Agong perlukan fakta, kami ada fakta. Kalau sultan-sultan perlukan fakta, kami ada fakta. Dan fakta itu bukan hanya dalam negeri, luar negara. Sebab pemimpin politik hanya fikir siapa yang jadi PM, siapa yang jadi TPM. Fikir siapa nak menang, dia punya pilihan raya saja. Itu pemimpin politik dia sebut itu saja. Tengok YouTube, itu dia yang dia fikir. Dia tak terfikir pun ada masyarakat, ada rakyat yang mati, yang terbunuh, ada rakyat yang sakit selepas suntikan, ada yang dibuang kerja, muflis, tutup company-nya, tak terfikir. Tuanku, kami mohon kepada tuanku, kami harap dan kami bersama dengan tuanku, apa yang digambarkan oleh kluster undang-undang jelas, tuanku mempunyai kuasa dan manfaatkan kuasa itu, atau Allah akan tanya nanti. Allah akan tanya nanti.
Dan bila Allah tanya tak ada kelepasan, terutama kepada mereka yang ada ilmu. Sebab tu saya nak seru kepada para ulama kita, janganlah berdiam diri. Kita boleh buat cara hikmah. Ini hikmah dah ni, dah 2 tahun. Kita nak jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, tak dapat jumpa 2 tahun. Kita minta berharap, hujan-hujan datang nak masuk, hantar manifesto, kita punya manifesto tebal ni. Saya dengan Ustaz Masri tak dapat masuk sebab tak ada IC. Saya tak buat IC masa tu. Dia tak mengaku rakyat Malaysia. IC tinggal kat kereta. Ada Mas Sejahtera. Mas Sejahtera pula saya tak on lagi. Toki pula alhamdulillah lah sempat juga dibuat fotokopi. Dapat masuk, ya tiga-tiga tak dapat masuk. Sampai sekarang kami masuk jumpa aku. Silap pula. Jumpa aku pun. Kami minta tunggu-tunggu, tuan-tuan dan puan tolonglah sampaikan. Rakyat dah menderita sangat. Tapi rakyat takut, tuanku, rakyat takut. Kalau cakap nanti nampak macam menentang kerajaan. Kami ni pun dah dituduh menentang kerajaan. Padahal kita nak tolong kerajaan. Jadi minta kalau boleh, ya tuanku, siapa-siapa yang ada connection dengan yang di-Pertuan Agong, mana-mana Sultan Johor ke TMJ ke siapa ke yang rasa boleh bantu rakyat, marilah sama-sama. Jadi kita dah banyak dah bantu bola sepak, alhamdulillah kita dah menang bola sepak sikit banyak. Cukuplah bola sepak tu, nak menang dunia pun boleh, tapi ni rakyat mati ni di tanah air kita sendiri. Rakyat muflis, bankrupt rakyat di tanah air kita sendiri ni, rakyat sakit. Saya bertemu dengan mereka, ada yang buta, matanya buta. Tuan-tuan dan puan, kata Allah, saya minta media tolonglah. Saya syukur saya tengok dalam Awani ada live dalam FB, tahniah kepada Awani kerana bersama-sama kita dan juga media-media yang lain. Saya berharap media-media lain juga turut sama ambil kuat. Kali ini bukan masalah kita nak tentang kerajaan ke, nak tentang siapa-siapa. Kita masalah nak bawa isu masalah rakyat kepada negara. Dan kalau tak boleh pilihan raya, kita sokong tuanku artikel 150 tuan darurat parlimen. Darurat kami sokong. Boleh bincang insya-Allah. Wallah. Soalan ni. Okey, kita beri kepada pengurusi Yayasan Pembela mewakili gabungan NGO agama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat seperti gagasan, saya nak ringkas saja. Semasa saya pernah sekali bersama dengan Datuk Nazim di KKM, masa tu dia nak menyerahkan memorandum kepada KKM. Jawapan pegawai KKM supaya dia pergi rujuk, dia tak ada penyumpahan yang rasmi, dan juga suruh merujuk website. Datuk Nazim bukan seorang yang baru timbul dalam isu ini. Dia sebenarnya memperjuangkan isu-isu kepungkaran. Setidak-tidaknya berilah penghormatan dalam isu. Dan dia bukan buat untuk diri dia. Kita tahu dia banyak terlibat dalam isu-isu untuk orang lain. Cakap tu terang, pihak keselamatan pun tak tolong dia. Jadi saya sudah berkata sebelum ini, perkara yang dibenci oleh Allah itu, pertama, angkuh dan sombong. Kedua, zalim, menzalim. Saya harap pemerintah yang ada hari ini tidak buat dua perkara. Kerana mereka yang teraniaya seperti mana disebut oleh Ustaz Azizi, doa mereka dengan Allah tiada hijab. Percayalah, ramai orang menderita sekarang ini mendoakan. Jadi jangan ingat kita boleh lepas dari apa yang berlaku. Mereka juga di pucuk pimpinan bertanggungjawab dan termasuk dengan agensi-agensi yang menyokong. Jadi saya minta supaya hal ini dibawa kepada mereka yang berkaitan supaya dia ada tindakan. Kita bercakap untuk mereka yang teraniaya, bukan untuk orang pun usaha mengadakan pusat terkesan vaksin. Dah apabila KKM tak nak dengar aduan, dia menetapkan dekat PPIM. Cuba bayangkan, ini yang dikatakan bahawa PPIM ni membuat kerjaan, bukan menentang kerajaan. Itu kena faham tu. Dan sekarang ni seperti mana yang disebut oleh Ustaz Azizi, mereka senang nak melabelkan ini grup anti-vaksin, terus ditutup, tak dengar.
Ini satu tindakan yang orang kata simplistik, yang sudah bias. Walau ada banyak isu yang diperkatakan, yang mana mereka mempunyai fakta. Tak apa, kalau tak setuju fakta, datang berbincang. Bukan setakat ya KKM, yang mereka yang komen banyak dalam grup-grup online, datang berbincang, tak ada masalah. Saya rasa, saya yakin bahawa gerasan ini bersedia untuk berjumpa sesiapa. Ya? Ini penting. Tak siap. Terima kasih. Baik, ada lagi soalan? Jadi akhir sekali saya ingatkan, kalaulah hanya baru campur tangan dan WHO melalui vaksinasi ini yang diikut buta-buta oleh pihak kerajaan kita, maka kesannya dah kita rasa sekarang. Bagaimana kalau the new order punya kita ikut pula selepas ini? Saya ingat habis semua, hilang kuasa habis. Sedangkan di sini pun raja-raja ke pun terpaksa ikut cakap satu arah saja. Semua ikut satu arah, ulama-ulama pun ikut satu arah saja. Bayangkan kalau the new order pula bagi arahan itu, agaknya apa jadi pada kita semua. Jadi sebab itu dah tuan-tuan, mereka dah planning semua benda ini. Jadi kalau lah kata tak berbantah sekarang, Akta 3 pindaan 342 itu diluluskan, macam mana nasib kita akan datang? Tiba ada pula COVID baru, ada pula vaksin baru dipaksa, kita pula tak pakai mask, waktu tu denda dah bukan 10,000, 100,000, dan organisasi 2 juta 7 tahun penjara. Tuan-tuan nak? Aku pun dah kena 10,000 ni, hutang lagi ke KM ni. Madrasah, tempat madrasah, tempat baiki manusia nak bertobat, patut datang beri bantuan, beri nasihat. Berapa saman 10,000? Tak ada belah nasihat. Nak demo isu sokong Palestin pun kat kedutaan Amerika 1,500, aku kena saman, kena bayar kompang, kena bayar semua kerja agama je, kena sampai bergari keluar daripada semayang, bergari keluar daripada semayang, bukan bergari keluar kelab malam atau pusat beauty, bergari keluar daripada tempat ibadat semayang. Hina, tahu tak? Hina. Tak malu ke pemimpin-pemimpin dan ulama kita keluar tempat semayang bergari, serang institusi agama Islam. Agama lain tak ada masalah, kuih harap kau ulama, siapa kau di situ. Tapi untuk agama Islam, untuk organisasi Islam, bukan main garang lagi guna undang-undang. Coba bayangkan Akta, dan bayangkan 775, apa? 775 ni, kalau tak dihadkan kuasa, habis semua sampai ayat Yasin ni. Aku bawa ayat Syifa, ulama-ulama doa ni. Semua akan datang, tak ada kelulusan, kena danda pula kurang, kena pula ni kan, tak pasal-pasal. Apa punya gila dah. Ulama dapat rawatan dari Syifa ni dah punya puluh tahun, ribu tahun dah, tak pernah dikacau, diganggu, dan terbukti. Baru ni 26 perawat-perawat menggunakan pendekatan Islam, termasuk camp perkit, diiktiraf oleh Menteri Agama. Perawatan kita diiktiraf. Apa sebab pula ada yang diiktiraf oleh Raja Melayu, ada diiktiraf oleh apa agung. Pengusaha ni dah dapat iktirafan, tiba-tiba dia pertikaikan pula, kena minta pula pengiktirafan baru yang mengikut order mereka. Mereka merawat secara klinikal, bukan spiritual. Penyakitnya ada dua, satu penyakit fizikal, you all boleh handle tu, tapi spiritual ini bukan bidang you all. Ni bawah agama masing-masing. Agama Islam ada cara dia, dan agama duduk di bawah kuasa sultan. Hormatilah bidang kuasa sultan, hormatilah bidang kuasa orang yang jaga agama. Yang semua benda kau nak sapu kuasa kau pasal tak tamat kuasa. Ini yang kadang-kadang kita jadi hilang pertimbangan. Bukan pertimbangan macam mana, bukan pasal nak marah sangat, tapi kadang-kadang tak marah pun kita kena sepak, kena terajam. Kadang-kadang bukan kita guna ilmu ni nak bergaduh orang, tidak. Tetapi kalau kita kena nanya, pijak, sampai dalam filem Makilau tu, tikam lagi depan mata suami, agak-agak apa jadinya kita kalau isteri kita jadi benda tu. Dia fikir situ sudahlah.
Jadi sebab itu kita bukan nak kata kita nak lawan kerajaan, tapi jangan buat zolim yang melampau. Berfikirlah dengan waras. Bila rakyat bersuara, macam mana Akta ASA dulu, bila rakyat bersuara kezoliman itu, tengok apa jadi, tak kekal zaman subuh. Jadi insyaAllah Akta 342 ni kalau buat zolim, dia akan menjadikan seperti nasib ASA juga akan dimasukkan dan rakyat akan bangkit. Jadi sebab itu dalam bab ini kita bukan nak ingat, lepas ni kita gerakkan semua ulama-ulama di madrasah-madrasah dan semua di tempat menyokong kita, dan kita akan gerakkan sembahyang hajat. Mendekat menjelang pelari besok lagi gerak ulama sembahyang hajat, kita hantar tuntutan memorandum kepada pihak-pihak yang berkaitan. Ni menjelang pilihan raya nanti, ulama-ulama akan bergerak serentak seluruh negara. Ada ratusan ribu tahfiz sekolah yang mereka pernah terkesan dengannya. Ada yang ditutup, ada yang jadi macam-macam, disaman dan sebagainya. Mereka akan sembahyang hajat. Ingat, wada'watul mazlum, doa orang yang dizalim tiada hijab oleh Allah SWT. Jadi sebab itu kita ada dua senjata. Senjata memorandum untuk tuntutan, senjata doa orang yang dizalim. Jadi sebab itu kita bukan buat main-main perkara ini, sebab kita dah kena lebih 2 tahun dan kita tak nak sengsara lagi 2 tahun akan datang. Kalau kita tak bertindak kepada sekarang, kesan yang dah ada ini cukup memberikan peringatan dan pengajaran. Kalau sekali kita tidak bertindak, akan datang kita akan lebih sengsara lagi, anak cucu kita lebih susah. Itu saja. Jadi saya rasa itu saja. Kalau dah sudah berapa kita tangguh. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pihak yang terlibat, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat menyebarkan maklumat dengan berani. Ini satu jihad, afdal jihad, seafdal jihad, menegur pemerintah yang zalim. Itu Nabi sebut. Pahala besar ini untuk kita bersama-sama membetulkan perkara yang berlaku, supaya dah masa akan datang agama bangsa tanah air kita. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsa pun nanti tiada negara. Itulah kata-kata keramat pahlawan Makilau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.